Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا ويا مفهم Sulaiman fahimna amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesungguhan dan juga keikhlasan untuk meneruskan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kerana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepatuhan kita kepada arahannya dan ketundukan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sebab itu menjadikan amalan-amalan kita dianggap, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Mudah-mudahan ianya berkekalan berada dalam urusan dan juga kesungguhan kita itu, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam kesempatan yang singkat ini, lebih kurang 40 ataupun 45 minit, kita akan bahas berkaitan dengan satu lagi siri peperangan yang ada sangkut pautnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan perbahasan berkaitan dengan siri peperangan Al-Ahzab, suka untuk saya mengingatkan kembali kepada kita berkaitan dengan perbahasan yang kita telah pun bentangkan pada bulan lepas. Satu siri peperangan yang juga besar yang disebut sebagai peperangan peperangan Bani Nadir, yang mana ianya berlarutan kerana mereka melihat bahawa Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya peperangan Uhud yang melibatkan kematian yang begitu banyak terhadap tentera-tentera Islam, maka timbul perasaan ingin mencuba oleh puak-puak yang lain untuk mencuba merosakkan pertahanan negara Islam Madinah. Maka berlakulah peperangan Bani Nadir, yang mana kita telah pun bincang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh puak-puak munafiqin Madinah sendiri. Orang-orang Madinah yang munafik, mereka juga turut bersubahat untuk membantu Bani Nadir memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera-tentera Islam yang lain. Tetapi
apa yang berlaku dalam peperangan Bani Nadir, bantuan yang dijanjikan oleh orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak sampai. Bahkan mereka ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu perumpamaan kepada mereka. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Perbuatan orang munafik yang menjanjikan bantuan kepada Bani Nadir seumpama perkataan syaitan yang diungkapkan kepada manusia. Kamathalis syaitan, seumpama syaitan ketika menyatakan kepada manusia, kufurlah kamu kepada Allah, kamu akan mendapat kebaikan, kamu akan mendapat bantuan. Kufurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kafar, dan ketika mana manusia itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tak mau mengikut perintah-perintah Allah. Qala inni bari'um mink, aku, kata syaitan, setelah manusia kufur kepada Allah, syaitan menyatakan kepada manusia, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kekufuran kamu kepada Allah. Aku tidak ada bahagian pun yang menyebabkan kamu kufur pada Allah, sedangkan dialah yang mengajak manusia untuk kufur kepada Allah. Tapi dia kata, aku berlepas diri daripada kamu. Inni bari'um mink, aku berlepas diri daripada kamu. Aku tak bersalah dalam hal kekufuran kamu kepada Allah, sedangkan dia yang menggoda manusia untuk kufur pada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin, aku pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Inilah yang berlaku kepada manusia hari ini. Walaupun sudah tak berlaku golongan munafik dan juga orang-orang Yahudi dan sebagainya, itu kita ambil sebagai contoh. Bila berlaku dalam peperangan Bani Nadir, kita tengok macam mana peranan orang munafik seumpama peranan syaitan terhadap manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak Bani Nadir lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila sampai peperangan meletus, dia tak bagi bantuan. Beginilah syaitan, dia mengajak manusia untuk kufur kepada Allah, menjanjikan kesenangan, kebaikan dunia dan sebagainya. Tapi bila manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sikit pun tak boleh bagi bantuan pada manusia itu untuk selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang berlaku. Bahkan dalam surah yang lain Allah menyatakan, syaitan pun kata, inni kafartum bima asyraktumuni min qabl, aku pun tak suka dengan apa yang kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku hari ni tak boleh bantu kamu dan kamu juga tak boleh nak bantu aku. Tu, dalam kehidupan kita masih lagi ada benda ni yang mengganggu kita untuk menjadi orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan merupakan itu ajakan syaitan, laknatullah alaihim ajma'in. Dan kalau sekiranya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan kita, dia biarkan kita terkontang-kanting, terkapai-kapai, akhirnya jatuh terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah min dzalik. Itu di antara yang kita boleh ambil pada perbahasan bulan lepas. Yang tu tak sebut abang, tak sempat nak abang. Balik duduk dalam kereta baru teringat lah. Hari ni pun lagu tu jugalah. Hari ni pun kalut, saat lagi 9.30 ada mesyuarat. Tuan-tuan rasa mungkin masa tuan-tuan panjang, tapi masa saya tak panjang, tak apalah. Kita cuba untuk perhabis perbahasan berkaitan dengan Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Dan ianya juga ada kaitan dengan peperangan Bani Nadir yang sebelum ni. Tu dia berurutan, tuan-tuan. Bani Nadir sebab ramainya orang Islam kalah di peperangan Uhud, maka mereka nak test kekuatan tentera Islam lepas tu.
Maka peperangan Ahzab ini juga adalah rentetan daripada kekalahan Bani Nadir di bumi mereka, di pinggir Madinah. Maka disebut Ghazwatul Ahzab, dinamakan sebagai Ghazwatul Khandaq. Peperangan Ahzab ini juga dinamakan sebagai peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq, Khandaq dengan qaf, kha, nun, dal, qaf. Sebut oleh huruf qaf. Ada orang tak boleh sebut huruf qaf, dia kata huruf qauf. Jadi kita kena huruf-huruf ni kena tahu dulu sebelum kita ajar anak-anak kita. Hari ni juga budak-budak dia terkeliru dengan iqra. Bila huruf qaf dia panggil, dia baca qa ya. Huruf kha dia baca kha saja kan. Jadi kita kena beza tu. Baik, peperangan Khandaq maksud dia peperangan parit. Sebab apa? Kita jumpa sekali lagi tentang gali. Rasulullah dan sahabat bersetuju untuk menggali parit lepas itu. Baik, ia berlaku pada Syawal tahun ke-5 Hijrah. Lepas setahun bumi Madinah jadi aman. Bila berlakunya pemberontakan Bani Nadir, Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Maka yang lain tak berani dah nak test, nak cuba. Sebelum ni galak nak cuba kekuatan benteng tentera Islam di Madinah. Lepas kalah pada peperangan Bani Nadir, semua terpakat tak berani. Tapi dalam tak berani itu, mereka mengumpul strategi. Dalam tak berani juga buat pakatan ramai-ramai untuk cari masa, cari peluang untuk menghentam kembali tentera Islam dan juga Rasulnya di bumi Madinah. Baik, dia kata sebabnya apabila Bani Nadir selesai diusir, mereka ni kena halau. Bahkan Nabi bagi syarat keluar tanpa senjata dan harta yang boleh bawa dengan seekor unta ya. Yang lain tinggal. Yang lain semua jadi harta rampasan perang. Walaupun tanpa meletusnya peperangan secara badan, tetapi kekalahan itu dikira bila mereka mengaku kalah. Sebab takutnya mereka dengan kepungan tentera Islam, maka Nabi bagi syarat boleh keluar daripada bumi Madinah ini dengan syarat hanya boleh angkat satu ekor unta yang buat keluar harta, yang lain tinggal. Ramai buat keluar macam-macam, yang buat keluar harta, yang buat keluar tumang rumah pun ada, bawa dengan unta pi balik, pi keluar. Dan ada di antara mereka menyebutkan orang Yahudi Bani Nadir ini keluar ke bumi Khaybar. Dan lepas tu pun akan ada peperangan Khaybar nanti kita sebut. Mereka ni tak habis nak memerangi Rasulullah. Heran tuan-tuan, ini yang berlaku bila Rasulullah mai dengan pengaruh Rasulullah yang cukup besar, makin hari makin bertambah, mereka mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak berlaku panjang masa pun, seawal 2 Hijrah dah berlaku penyelewengan. 2, 3, 4 berlaku peperangan Bani Nadir. Tahun ke-5 peperangan Ahzab. Tahun ke-6 peperangan Bani Quraidah pula. Lepas tu peperangan Khaybar pula. Semua tu melibatkan orang Yahudi. Melibatkan orang Yahudi. Baik, dalam peperangan Ahzab ini, dia melibatkan jumlah tentera yang cukup ramai. Pakatan di antara Yahudi di Madinah dan juga orang-orang kafir musyrikin Quraisy di Mekah. Sebelum ni yang kata Bani Nadir hanya melibatkan Yahudi Madinah saja. Yang ni melibatkan jumlah yang lebih besar. Satu kecemasan yang berlaku kepada baginda Rasulullah dan tentera-tentera Islam dan juga penduduk Madinah bila dapat tahu ada pakatan hampir 10,000 tentera. Pakatan daripada orang Yahudi, pakatan daripada tentera Quraisy di bumi Makkah, pakatan di antara Bani Qatfan, Bani yang lain yang duduk sekitar Madinah yang nak datang serang Islam di Madinah. Lebih besar. Kalau sebelum ni tentera Uhud 1,000 lawan 3,000. Tentera Badar 313 lawan 1,000.
Kali ni jumlah yang lebih besar 10,000. 10,000 tuan-tuan. Maka kita tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku ialah sebab daripada rasa tak puas hati. Tak puas hati pembesar Bani Nadir, antaranya Huyai bin Akhtab. Tak puas hati mereka kena usir, sebab mereka sendiri yang mengingkari ataupun sudah memutuskan perjanjian dengan Rasulullah. Yang mereka ikat elok-elok ni mereka rongkai, mereka kerat bagi putus balik. Maka mereka dah kalah, ada lagi rasa tak puas hati pada Rasulullah, maka menyebabkan mereka pergi ke bumi Makkah, mengajak dan mengapi-ngapikan Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy lepas daripada peperangan Uhud kalah teruk juga, balik sengap, takut, tak berani. Tapi dalam takut tu duk rancang juga nak lawan Rasulullah. Tiba-tiba mai daripada Madinah sendiri ketua-ketua daripada Bani Nadir menawarkan bantuan, menawarkan kita kata persetujuan untuk sama-sama memerangi Rasulullah. Maka mereka kembali bersemangat. Mereka kembali bersemangat. Baik, seterusnya pemimpin-pemimpin Yahudi pergi ke Ghatfan, Bani Ghatfan. Di sana ada Bani Fazzarah, Bani Murrah dan juga Bani Ashja' telah menerima ajakan mereka dan berangkat menuju ke Madinah. Campur semua dengan Quraisy, dengan Bani Ghatfan, Murrah, Fazzirah, Bani Ashja', Yahudi Bani Quraidah, campur Yahudi Bani Nadir sekali, campur semua. Ada 10,000 tentera yang datang untuk memerangi tentera Islam di Madinah. Apabila baginda mendengar kedatangan angkatan mereka, baginda bermesyuarat dengan para sahabat. Yang ni selalu kita dengar cerita macam mana Rasulullah tiap-tiap kali perang. Badar pun lagu tu, Uhud pun ada mesyuarat. Ni peperangan Ahzab lebih besar, maka Nabi lebih utama buat mesyuarat. Maka apa yang berlaku, persetujuan di situ ialah Salman telah mencadangkan kepada baginda supaya digali parit sekeliling Madinah. Salman Al-Farisi, disebut dia mai daripada Parsi. Dia sama perihal dia macam mana Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang mencari hidayah. Dia tak tunggu di negara dia, tak tunggu Rasulullah hantar utusan untuk mengislamkan orang Islam di negara dia. Sama dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dia dengar cerita tentang Rasulullah, dia hantar kawan dia pergi merisik, pergi tengok apa yang berlaku, balik cerita dekat dia. Dia tak puas hati, dia sendiri pergi jumpa Rasulullah, akhirnya Islam. Begitu juga dengan Salman Al-Farisi, duk dengar cerita tentang Rasulullah di negara dia, maka dia berusaha mencari, sehari demi sehari, akhirnya jumpa Rasulullah dan dia beriman. Orang yang mencari hidayah, tuan-tuan. Maka orang macam ni dia juga ada kebaikannya dalam Islam, iaitu cadangan dia untuk membina parit ataupun menggali parit di sekeliling Madinah. Dia sebut, kami bangsa daripada Parsi, kebiasaan kalau ada yang main nak serang negara kami, kami akan bentengkan kami dengan menggali parit. Itu kebiasaan golongan Parsi di sana. Dan perkara ini tak pernah berlaku pun dalam peperangan orang Arab. Dalam sejarah peperangan orang Arab tak berlaku benda ni. Dia hanya berlaku pada negara lain di Parsi sana tu. Sebab yang nak main attack tu negara. Uhud keluar, Bani Nadir pun keluar. Yang ni Nabi berkampung di Madinah sendiri, berkubu di Madinah sendiri. Maka taktik yang sama dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Macam mana berlaku di Parsi dulu ni, kalau berkampung berkubu di negara, korek parit. Dan tercipta sejarah baru dalam siri peperangan orang Arab. Berlaku strategi yang cukup besar, itulah menggali parit sekitar negara untuk mempertahankan negara. Ini strategi yang besar, yang baik. Lalu baginda Rasulullah memerintahkan agar dikali parit.
disebut di situ ada lebih kurang 1000 lebih muslimin, orang Ansar, orang Muhajirin berusaha untuk menggali parit. Kita kata korek parit korek parit. Setiap 10 orang dibagi 40 hasta untuk korek. 10 orang dibagi 40 hasta. Kalau 1000 orang, berapa ribu hasta yang dikorek. Sebab dia ada satu benda yang cukup besar, bukan gali parit biasa, parit yang cukup dalam dan juga luas, supaya tentera tak boleh nak lompat, kuda tak boleh nak lompat dan sebagainya. Maka berlakulah peristiwa kesungguhan tentera-tentera Islam untuk menggali parit. Apabila Quraisy dan sekutu mereka sampai, cerita gali parit pun banyak sebenarnya. Macam mana Rasulullah sendiri bagi semangat pada sahabat-sahabat baginda dalam duk gali parit. Payah sebut tu, korek parit lah senang. Duk korek tu Nabi bagi semangat. Tiap-tiap kali Nabi menyebut Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Sedap Nabi duk ulang bagi semangat kat sahabat. Ya Allah, sesungguhnya kami tak ada dah kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Apa yang kami buat ini untuk mencari keredaan Allah di negeri akhirat. Biar kami susah di dunia ni, tapi kami nak senang di akhirat. Ya Allah, ampunkanlah bagi orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Nabi duk sebut tu banyak kali, ulang-ulang kata-kata tu sebagai memberi semangat pada sahabat. Bukan Nabi duk atas tu bagi semangat, Nabi sendiri duk korek. Nabi sendiri korek. Sehingga sampai satu tempat sahabat tak boleh nak buat apa. Dah korek sampai satu kawasan tak boleh buat apa. Pasal apa? Ada batu besar yang melintang di antara tempat yang dipersukat nak buat parit tu. Ada batu besar, tak boleh nak buat apa. Semua tak boleh buat apa. Maka Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang yang ambil kita kata ambil peranan untuk pecahkan batu tu. Orang lain tak boleh buat. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi ketuk kali pertama pecah sikit. Nabi kata aku dah dapat kunci kemenangan. Aku nampak di sana istana-istana yang merah. Ketuk pula bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata lagi ketuk pecah lagi. Nabi kata aku dapat kunci istana Parsi. Aku nampak istana putih di sana. Nabi baca lagi bismillahirrahmanirrahim, ketuk lagi. Aku dapat kunci Kaisar. Dan juga mahkota tentera-tentera pemerintahan di Rom. Maka pecah lagi, akhirnya selesai semua pecah, depa boleh sambung balik korek parit tu sampailah berjaya korek. Baik dia kata bilangan tentera bersekutu Quraisy sejumlah 10,000 orang, sementara bilangan tentera Islam hanyalah 3,000 orang sahaja. Baik, Huyai bin Akhtab, salah seorang daripada Yahudi yang berperanan menyemarakkan semangat Quraisy dan sekutu-sekutunya menentang orang Islam. Yang kata Huyai bin Akhtab ini adalah pembesar Bani Nadir, yang akhirnya jadi pak mentua Nabi. Lepas pada peperangan Khaybar nanti, Nabi bertemu jodoh dengan Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, yang dia ini orang Yahudi, dan Nabi menikah dengan orang Yahudi. Nabi menikah dengan orang Yahudi. Maka dengar-dengarlah kata-kata yang menyakitkan hati dia. Ya Yahudi, ya Yahudi, ya. Semua pakat kata kat dia, wahai perempuan Yahudi, wahai perempuan Yahudi.
Sebab apa? Sebab Nabi menikah dengan Yahudi, duduk dalam kalangan masyarakat Arab. Mereka ni biasalah, nah, bila dah tengok provokasi yang dilakukan oleh Yahudi, orang Arab ni tak suka lah. Ya, provokasi yang dilakukan oleh orang Yahudi, Arab tak suka. Maka Rasulullah sendiri menikah dengan orang Yahudi. Nak bagi tahu, nah, tidak ada halangan perkahwinan antara silang bangsa. Tak ada masalah. Bukan kata orang Arab berjodoh dengan orang Arab saja. Dia boleh berjodoh dengan siapa-siapa pun. Hatta dengan Melayu ke, dengan orang Arab ke, dengan Cina ke, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun apa yang berlaku, nah, Nabi nak menyatukan antara orang Yahudi dengan orang Arab melalui perkahwinan. Bila dah bernikah, orang Yahudi itu diislamkan. Maka satu kesan yang besar, yang baik dalam hubungan Islam dengan dunia luar. Nah, maka Safiyah mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka duk kata kat aku orang Yahudi, seolah mereka tak puas hati dekat aku, mereka marah. Rasulullah seorang suami yang baik, seorang orang yang cukup cerdik, macam mana mententeramkan isteri baginda yang sedang rasa sakit hati bila dia dikata, dicaci. Nah, maka dia kata, wahai Safiyah, kamu jangan risau. Sesungguhnya pak menakan kamu namanya Musa. Pak cik kamu namanya Musa. Nah, kamu jangan takut. Sebab bapa kamu adalah Musa. Pak cik kamu adalah Harun. Dan suami kamu adalah Muhammad. Nak depa tak puas hati apa? Apakah yang menyebabkan kamu rasa tak sedap hati? Sedangkan pak cik kamu itu bapa kamu Nabi. Yang kata kamu ini orang Yahudi, Nabi banyak keluar di kalangan orang Yahudi. Bapa kamu Musa, Nabi Musa. Pak menakan kamu Nabi Harun. Dan suami kamu Muhammad juga Nabi. Adakah itu tidak boleh menggembirakan kamu? Seronoklah dengar macam tu. Bila Nabi pujuk macam tu, dia rasa kembali seronok. Sebab apa? Hampa nak kata Yahudi lah. Sebab Yahudi pun ada kelebihan. Nah, bapa pak menakan Nabi, suami pula Nabi, maka apakah yang nak sakit hati lagi? Tu cara Nabi nak pujuk isteri. Baik, kita baca balik. Huyai ini dia datang bertemu dengan Ka'ab bin Asad. Siapa dia Ka'ab bin Asad ini? Ka'ab bin Asad Al-Qurzi, iaitulah pembesar Bani Quraidah. Tak cukup depa Yahudi Bani Nadir nak belot kat Rasulullah, dia panggil juga, dia tarik Bani Quraidah sama untuk lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaannya Bani Quraidah depa tak mau lawan Rasulullah. Depa kata ini satu melanggar perjanjian kami dengan Rasulullah. Kami dah ada ikat persetujuan untuk membantu Rasulullah untuk membangunkan bumi Madinah. Ini perjanjian kami dengan dia. Tetapi pujukan daripada Huyai bin Akhtab itu cukup kuat. Akhirnya dia mengalah dan dia berpihak kepada Yahudi Bani Nadir, bersetuju untuk menganggotai Al-Ahzab, puak-puak yang nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang duduk dengan Rasulullah dekat-dekat pun, yang pernah mengikat perjanjian, semuanya dah mula nak memutuskan perjanjian dengan Rasulullah, termasuk Bani Quraidah sendiri. Dan mereka masih lagi duduk dalam bumi Madinah, dekat-dekat dengan Madinah. Ini ancaman besar lah. Bila mereka dah belot, maka mereka ada dah duduk dalam Madinah pula tu. Ada peluang untuk mereka nak bunuh orang-orang Islam di Madinah, ada peluang. Baik, dia kata maka Bani Quraidah sendiri, mereka pun telah
melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata, kami akan bayar sepertiga hasil buah-buahan Madinah pada kamu. Yang ni kata janji Huyai bin Akhtab. Namun kaum Ansar dengan rasa megah terhadap agama mereka menolak untuk tunduk pada pihak Bani Quraidah yang telah belot pada perjanjian dengan pakatan mereka, orang Quraisy, orang Arab dan sebagainya. Baik, bila peperangan bermula, mai tentera kafir 10,000 orang. Mereka sampai dekat dengan Madinah tak boleh masuk. Sebab parit yang cukup besar dan juga dalam yang digali itu, akhirnya mereka tak berani nak boleh masuk. Hanya boleh berkemah, berkampung, duk tunggu, duk cari tang mana ruang yang sempit yang nak boleh masuk. Tiap kali nak masuk kena panah, patah balik. Selama sebulan duk pi balik nak tengok ruang tang mana nak masuk, tak boleh masuk. Gaya nak masuk kena panah, patah balik. Yang ni yang berlaku. Orang-orang Islam bila nampak tentera-tentera Quraisy dan juga tentera-tentera Yahudi dan juga Arab, Bani Qatfan dan sebagainya duduk mai mengepung, mengelilingi Madinah, depa sikit pun tak pernah rasa takut. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, dan ketika mana orang-orang yang beriman melihat ketumbukan tentera yang banyak itu, al-ahzab. Ahzab kata jamak ataupun plural bagi perkataan hizbun. Hizbun satu puak. Kalau dalam bahasa kita parti. Ahzab banyak puak ataupun banyak parti. Kan ada al-hizbul watani, kan, al-hizbul islami, parti kebangsaan, parti Islam, apa lagi, parti nasionalis, parti al-hizbul liberali, liberal, parti buruh, macam-macam lah. Hizbun tu puak-puak ataupun parti-parti. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika mana orang beriman melihat ahzab, tentera-tentera kafir itu yang ramai, qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Allah janji akan mai tentera-tentera ni untuk kita berhadapan dengan mereka, dan janji Allah apa dia? Syahid ataupun mendapat kemenangan. Imman nasru wa imman syahadah, sama ada menang ataupun dapat syahid. Dua-dua menang. Kalau tak mati dapat kemenangan, kalau mati menang dia apa ya? Dapat syahid pada Allah Subhanahu wa taala, syahid fi sabilillah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah membenarkan janjinya. Dan disebut dalam Al-Quran, tidak bertambah pada diri orang beriman itu ialah iman dan juga penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang berlaku kepada orang beriman. Orang beriman bila tengok tentera-tentera kafir, depa rasa semakin bersemangat dan kuat untuk mempertahankan agama, tambah iman mereka, dan depa tak akan lari. Berbanding dengan orang-orang munafik, ada juga tak habis depa ni. Dan berlaku apa yang kata pada orang-orang munafik, kata apa? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu illa ghurura. Berkata orang-orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hati mereka, apa dia berkata? Allah Ta'ala tak janjikan apa-apa, melainkan dusta belaka. Mereka sendiri rasa takut dan nak bagi takut orang lain. Sedangkan Allah dah jamin. Baginda Rasulullah sendiri pun dah nampak kesusahan dan kepayahan kepada tentera kafir. Mereka tak boleh masuk. Tiba-tiba orang munafik sendiri berpaling tadah, kemudian memberi kata-kata takut pada orang lain. Maka sedikit pun tidak menambah melainkan iman dan juga
penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati orang-orang yang beriman. Orang munafik jadi takut, orang beriman makin bertambah kuat iman dan penyerahan mereka pada Allah setelah melihat hasil usaha mereka itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun daripada tentera-tentera kafir musyrik ini, seorang pun tak boleh masuk bumi Madinah. Seorang pun daripada 10,000 yang ada, seorang pun tak boleh masuk. Semuanya tersekat dengan adanya parit yang cukup dalam dan juga luas yang mengelilingi bumi Madinah itu. Maka mereka pun dah rasa boring. Bila dalam keadaan mereka rasa boring itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melancarkan peperangan saraf. Ini taktik peperangan. Al-harbu khida'atun. Peperangan itu satu taktik strategi. Maka Nabi melancarkan satu strategi. Apabila seorang daripada Bani Quraidah yang tak mau ikut pakatan jahat, ada seorang daripada Bani Quraidah dia tak mau ikut pakatan jahat yang dibuat oleh ketua dia, yang disebut Ka'ab bin Asad Al-Qurzi tadi ni. Dia mengarahkan semua orang Bani Quraidah ikut tentera kafir, tapi ada seorang yang tak mau ikut. Siapa dia? Nama dia Nu'aim, seorang sahabat Nabi. Seketika mana Nabi dengan depa dulu ni duk main sekali pada zaman jahiliah. Saat Nu'aim bin Mas'ud dia mai jumpa Rasulullah, dia kata aku tak ikut depa. Aku menawarkan bantuan kepada tentera Islam. Apa yang boleh aku buat? Maka Nabi ambil kesempatan yang ada pada Nu'aim ini. Nabi sebut pada dia, kamu pergi ke Bani Quraidah, bagi kata-kata yang menakutkan mereka. Apa yang Nu'aim buat? Dia pergi jumpa Bani Quraidah. Dia kata, yang mai nak lawan Rasulullah ini orang luar. Kamu bayangkan, kamu ini Bani Quraidah yang duduk di bumi Madinah, harta kamu di sini, anak-anak pinak kamu di sini, isteri-isteri kamu pun di sini, dan kamu pun orang sini. Yang mai nak lawan Rasulullah tu orang luar. Maknanya kalau kamu kalah, kalau mereka kalah, apa berlaku? Mereka lari balik, kamu akan duduk di sini. Apa kamu nak jadi? Mesti Rasulullah akan balas balik kat kamu. Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu pada orang pada Bani Quraidah. Dia kata, jadi nak bagi mereka rasa simpati dengan kamu, bahkan bersama-sama dengan kamu, kamu kena ambil juga orang mereka. Kamu kena ada tawanan daripada orang mereka. Ambil mereka sebagai tebusan, supaya mereka tak lari tinggalkan kamu. Sebagai jaminan mereka tak lari tinggal kamu. Sebab takut-takut nanti kalau kalah, mereka lari balik, korang-korang ada tebusan dah kat kamu. Tu satu kebijaksanaan Nu'aim, melancarkan gerakan saraf, nak bagi rasa gerun pada Bani Quraidah. Kemudian dia pergi pula pada tentera-tentera kafir. Sebab dia Bani Quraidah, maka orang boleh terima. Sebab dia kata, aku daripada Bani Quraidah yang sama-sama berpakat untuk lawan Rasulullah. Satu je aku nak bagi tahu kat kamu, Bani Quraidah ni, lepas sebulan kamu melancarkan peperangan terhadap Rasulullah, satu apa pun tak ada berlaku apa-apa. Islam duk kuat situlah, kamu pun tak boleh masuk Madinah. Maka aku tengok Bani Quraidah sendiri sudah ada berputus asa, dan mereka kembali untuk mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Nampak? Sedangkan Quraidah tak buat lagu tu, tapi dia buat strategi lah, walaupun ada pembohongan di situ. Dia kata, aku nampak Bani Quraidah dah kembali bersatu semula dengan Rasulullah. Bahkan satu hari kamu kan tahu mereka akan tangkap kamu untuk jadikan tebusan. Nampak? Tadi dia pergi sebut kat sana suruh ambil tebusan. Hari ni dia pergi gejut orang Quraisy, orang kafir pula. Nanti Bani Quraidah akan tangkap kamu buat tebusan. Maka masing-masing duk geram lah. Mainlah mereka bersemuka.
Nah, yang Quraidah pun sebut, kami tak puas hati selagi mana kamu tak bagi tebusan, kami tak mau lawan. Sebab nanti kamu lari balik tinggal kami nak tebusan. Orang Quraisy pun kata, oh betul dah, hak dia kata betul, depa mesti nak tebusan. Depa ni nak mempermainkan kami. Nah, maka dia kata kami pun tak larat nak tunggu dah. Lama dah kami tunggu, kami nak lari balik. Nah, kami nak lari balik sebab tak ada apa yang berlaku. Nah, maka Allah Ta'ala bagi bantuan. Nah, tengah duk pecah belah, duk berkelahi itu, Allah turunkan juga bala pada tentera-tentera kafir ini. Habis kemah yang mereka ada, semua tercabut sebab mai angin kuat. Ini bukan cerita dongeng, nah? Ini Allah sebut dalam Quran. Bagaimana Allah Ta'ala pecah belahkan hati orang-orang kafir dengan orang Bani Quraidah ini. Habis. Nah, ada yang mati, yang lari, kemah tercabut, nah, kuda-kuda pun lari habis. Nah, maka peperangan tidak meletus. Bila dicatatkan jumlah kematian hanyalah 10 orang daripada tentera Quraisy, tentera kafir, dan juga ada juga kematian daripada tentera Islam sebanyak 6 orang saja. 6 orang saja yang berlaku kematian sebab kena panah dan sebagainya, sebab depa duk jauh. Ada 6 orang yang mati syahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, daripada peperangan ini kita melihat dua benda yang kita boleh ambil daripada apa yang kita nak bahaskan, yang kita bahaskan pada hari ini. Bila dah bila berlaku peperangan itu, kena ada strategi. Dan strategi yang terbaik yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang pertama adanya mesyuarah. Kita peperangan ni al-amrul azim, benda yang besar. Maka kita boleh ambil istinbat, mana benda-benda besar yang kita nak buat, tak kira perang ke apa ke, kena ada mesyuarat, kena ada permesyuaratan. Dan bila dah ada persetujuan dalam mesyuarat, kita laksanakan, insya-Allah Allah bagi kejayaan. Wa amruhum syura bainahum. Kamu ini, urusan kamu ialah bermesyuarat di antara kamu, pasti mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gerak saraf juga boleh kita nak lancarkan dalam peperangan. Kerana peperangan itu merupakan tipu helah. Selagi mana ianya tidak merosakkan akidah, maka dia dibolehkan. Hari ini gerak saraf yang berlaku kadang-kadang boleh merosakkan akidah, maka tak boleh. Selagi tak rosak akidah, teruskan. Gerak saraf ni kita tak tahulah berlaku lagu mana kan. Siapa yang biasa duduk di kampus, pilihan raya kampus ada tuan-tuan. Macam-macam berlaku, duk pergi conteng dekat dinding tu, gerak saraf lah tu. Kan, tuan-tuan dengar terbakar, terbakar, tu semua tu. Hatta bukan kata di negara. Di negara. Di Mesir contohnya, bila main nak pilihan raya, terbakar lah, bom lah tak mana pun. Dekat Masjid Azhar di Pasar Khan Khalili, kita panggil dekat Masjid Husin tu, bila main dekat pilihan raya, tahun tu selalu kena bom. Itu salah satu gerak saraf nak memburukkan ikhwan muslimin. Tak dalam pilihan raya, pimpinan ikhwan kena tangkap. Nak lawan dengan siapa? Kan? Sebab tu punya lama Mubarak Husni Mubarak punya lama merintah, tak ada siapa nak berani lawan. Sebab siapa yang lawan dengan dia ni akan nanti ada lah gerak saraf yang dia buat, akhirnya dia ni kena tangkap. Ataupun masuk pilihan raya, bila kalah dia kena tangkap. Aiman, siapa lagi, semua yang masuk semua kena tangkap. Hari ni pun berlaku apa, Dr. Muhammad Mursi pun kena tangkap, sampai lah tak jumpa. Duk boleh kat depa saja kan, Mesir ni menjadi hak depa. Tu gerak saraf yang dibuat kotor terhadap Islam. Islam pun boleh buat sebenarnya, tapi selama mana tidak menyalahi syarak, tidak merosakkan akidah, teruskan gerakan saraf itu untuk memahamkan orang tentang kekuatan Islam. Kita pun boleh buat.
Nah, bagaimana kita nak tackle orang-orang bukan Islam untuk suka pada Islam. Buatlah apa saja pun. Kan saya tengok baru ni buat di mana? Buat di Masjid Seberang Jaya. Dia tulis apa? Jesus, Nabi Isa tu samalah Tuhan dia dengan Nabi Muhammad, iaitu Allah Ta'ala. Maknanya Jesus bukan Tuhan. Jesus pun ada Tuhan. Dan Tuhan Jesus sama dengan Tuhan Nabi Muhammad. Jadi apa yang orang faham? Maknanya ada apa kaitan. Boleh ya? Tapi jangan sampai terlebih-lebih ya. Ya, terlebih-lebih. Hak baru ni apa, di mana? Perayaan Thaipusam. Ada mai buat apa? Untuk apa? Minggu Hidup Harmoni kan. Kita melihat seolah Islam itu dipaksa. Seolah-olah Islam dipaksa untuk untuk nak merendahkan martabat dia supaya dapat menarik orang lain. Gitu. Orang lain tak ada apa pun, orang lain relax ya. Islam pula duk nak bagi cayang diri dia supaya boleh diterima orang lain. Itu satu yang kadang-kadang tak apa nak kena. Patutnya boleh buat cara yang lain. Baru ni pula dihantar silang agama. Muslim punya student dihantar ke gereja untuk cuci gereja. Non-Muslim hantar untuk cuci masjid. Tanya apa dia punya rasional dia? Nak timbul rasa kecintaan, sama-sama hidup. Tapi awak buat lagu tu, pi ke tempat sembahan agama lain. Memang tak salah, boleh masuk. Tapi kalau nak pi tolong pi cuci, itu tuan-tuan tengok lagu mana. Jadi kadang-kadang kena tengok balik, kena kaji lah benda tu. Nak hidup harmoni ni kita boleh buat cara lain. Kita didik dalam masyarakat, dalam radio, kita didik dalam TV, kita didik dalam masjid kita, didik cara hidup harmoni. Kita didik jangan ada perangai perbuatan ekstrim. Cukup dah. Tapi sampai nak pergi cuci gereja mereka kan, satu benda yang saya sendirilah peribadi tak bersetuju. Kalau tuan-tuan setuju tak apalah, sebab ini cara hidup moden kan. Saya mungkin cara hidup orang kampung lagi kan. Kena tengok Nabi buat peperangan saraf itu berjaya. Kita hari ini kadang-kadang saraf yang kita buat, kita sendiri yang kalah. Akhirnya orang lain berjaya, orang lain yang nampak berjaya. Islam dilihat seolah-olah dipaksa untuk merendahkan martabat dia, untuk menarik sokongan orang lain. Ini yang sedang berlaku, yang kita tak tengok kemenangan ke Islam lagi pun, hanya duk bagi kekuatan pada yang bukan Islam. Jadi kita kena berhati-hati dengan cara ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, selesai kita bahas tentang peperangan Al-Ahzab ini. Ramai mana pun tentera, tapi kalau mai dalam keadaan nak memerangi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lawan depa. Man 'adali waliyan faqad adzantum bil harb. Siapa yang lawan wali aku, kata Allah Taala, aku akan memerangi mereka. Wali Allah Taala siapa? Orang yang beriman kepada dia. Bukan wali hadut zikir. Wali Allah ialah orang yang beriman kepada dia, yang benar-benar beriman pada Allah. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memerangi wali Allah Taala, adzantuhum bil harb, aku akan mengizinkan kamu itu untuk memerangi mereka. Yang memerangi wali Allah, mereka pasti akan diperangi. Maka Allah akan memberi kemenangan pada orang yang disebut sebagai wali-wali Allah, yang berusaha untuk menegakkan kalimah Allah, menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi. Maka Allah akan beri kemenangan kepada mereka. Kemudian kita juga melihat dalam peperangan Ahzab ini juga bagaimana kesatuan umat Islam, kesungguhan mereka membela agama, walaupun melibatkan harta mereka, melibatkan tenaga mereka. Yang gali parit tu bukan ada allowance.
Yang gali parit tak ada pun disediakan makanan, tak ada. Depa sendiri tengah gali parit sampai lapang. Dan adalah mukjizat Nabi SAW. Seekor unta boleh dimakan, seekor kambing boleh dimakan oleh 1000 orang. Sejumlah kurma boleh dimakan oleh 1000 orang. Itu semua kelebihan yang Tuhan bagi, yang ianya tidak pernah diminta dan tidak dicari, tapi Allah bagi sebab kesungguhan mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita nak contohi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Berpanas kita, berhujan kita, berlapak kita, mengantuknya kita adalah atas untuk mempertegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada kita duduk rumah saja, bersenang lenang, kenyang dan sebagainya, tanpa melakukan apa-apa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Balik cek, buat checklist apa aku buat untuk Islam hari ini. Saya boleh buat dalam diary, aku main mengajar surah Al-Husna hari ini. Tuan-tuan boleh apa? Tulislah. Menghadiri kuliah agama juga sebagai cara untuk mengajar orang, sama-sama meningkatkan kefahaman pada Islam. Tuan-tuan main sendiri pun adalah untuk agama tuan-tuan. Sini ada salah satu sisi pemahaman dalam agama. Selain kita mengaji daripada akidah, ilmu tentang ibadah, kemudian akhlak, kita juga ambil sirah Rasulullah untuk kita sayang baginda, untuk kita faham tentang selok-belok strategi yang dibuat oleh baginda, untuk kita sama-sama guna lepas ni. Maka itu juga cara untuk kita membantu agama Allah Ta'ala ni. Hari ni kita bantu peniaga-peniaga Islam. Dalam perniagaan mereka kita bantu agama kita. Kemungkinan mereka tu bayar zakat, maka selesai berkembang ekonomi kita. Bantu Islam. Kita membantu untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala, surau ke masjid ke. Sebab itu satu jalan untuk menguatkan ikatan orang Islam. Itu juga bantu orang Islam. Daripada kita duduk rumah saja tak buat apa, surau pun nampak suram, orang tak apa nak ngopi, tak ada kesatuan dan sebagainya, dilihat orang Islam tak bersatu padu. Itu juga salah satu, kalau kita boleh main, kita boleh buat cara kita bantu Islam tuan-tuan. Banyak kita boleh buat. InsyaAllah. Mudah-mudahan senarai semak kita tu banyak lebih kepada membantu Islam daripada kita nak buat benda yang lain. Mudah-mudahan begitulah, insya-Allah. Jadi saya ingat takat tu dululah. Jam sudah nak bertemu dah 12 tu. Pukul 9 dah maksud dia. Jadi takat tu dululah. Dapat saya sampaikan pada malam ni. Tuan-tuan jangan marahlah. Saya memang kalau mengajar selalu tengok jam. InsyaAllah bukan apa, kerja saya tak habis. Lagi ada lagi. Tiap-tiap malam tu kadang-kadang tak tahu. Cuma yang tak ada apa, saya nak pesan. Lepas ni tak ada mesyuarat ke, tak ada apa-apa ke. Nabi pesan lepas Isyak, Nabi melarang bercakap-cakap. Saya pesan kadang-kadang orang lepas Isyak baru nak sembang duduk di kedai sampai tengah malam. Nabi pesan kalau tak ada apa-apa tidur. Tapi kalau ada benda lain mesyuarat kan, mengaji kan, sambung. Kalau tak ada apa-apa dan dikhawatiri bila bersembang tu nanti tak boleh bangkit awal sembahyang subuh, haram hukum dia. Maka makruh bagi yang bersembang-sembang lepas Isyak yang tak ada apa-apa. Tapi kalau yang ada kerja lain yang mustahak, silakan. Di bawah tahap harus lagi, tapi jadikan makruh kalau duduk saja-saja. Begitu Nabi larang tidur lepas maghrib dan bersembang lepas Isyak. Lah ni dia kata dah, kami duduk di rumah, tak sembang di kedai kopi, tapi sembang dengan datang ni, sembang sampai 2 pagi. Saya dalam ni banyak grup, kat 40 lebih. Kadang-kadang kalau tak silent tu, duduk tepi katil tu, dia bunyi tit kan. Sampai bila tanya buat kawan abang ni, tak tidur lagi ke? Pukul 2 pagi duduk sembang lagi. Sembang apa pun tak tahu. Ini masyarakat Islam hari ni. Main menatang ni habis. Jadi jaga-jagalah. Kalau tak ada aktiviti apa yang tak mustahak, tidur. Tengok TV ke, tidur. Tidur boleh maghrib subuh kalau ada mustahak, teruskan. Tu ya. Tu pesan guru saya jugalah. Dia pesan kat kami, saya pesan kat tuan-tuan. Kok tuan-tuan mungkin dah perasan benda ni kan.
Sebab tadi sampai lagi satu mesej kat kita, bila dalam gelap tu orang nak tengok telefon, boleh merosakkan mata. Saya ambil kesempatan nak peringat jugalah. Ini bukan kajian saya, orang yang kaji, kita tolong baca, kita rasa mungkin ya, sebab dia betul-betul fokus pada benda tu dalam gelap. Nah, boleh merosakkan mata. Kod-kod boleh bantu tuan-tuan juga dan juga bantu saya. Sama-sama kita amalkan. No, insya-Allah. Nah, bahaya telefon no. Okey, insya-Allah dekat tu dulu. Ingat kalau khutbah kena habaq juga kan. Nah